Semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada. Allah, gelap muka ai. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Untuk episod yang ke-116 ataupun 116 segmen Inilah Ceritaku, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan berkongsikan kisah suka duka, pahit manis perjalanan beliau berkenaan dengan menjadi sebagai seorang trader, khususnya pedagang mata wang asing ataupun forex ni. Dan kali ini kita bersama dengan saudara Irfan Saleh. Betul? Betul. Alhamdulillah. Okey, Irfan okey? Okey, alhamdulillah. First time? First time. Tak apa. Dia first time, kita buat santai-santai je. Nampak sangat gemuruh muka tu. Buat relax je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita bersama dengan orang dia, Irfan Saleh. Dan sekejap lagi kita akan dapat dengar perkongsian yang menarik daripada Irfan, bagaimana permulaan pembelajaran, pertengahan perjalanan untuk menuju sampai ke saat ini. Baik, kita perkenalkan diri dulu lah, Irfan. Sedikit berkenaan dengan diri Irfan. Kalau boleh, berasal daripada mana, nama penuh, apa semualah. Sikit-sikit lah. Okey, silakan. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama penuh Muhammad Irfan bin Muhammad Saleh. Berasal dari Kuala Lumpur. Memang dah lama duduk sini, dah lahir lagi. So, saya merupakan anak yang keempat daripada 4 adik-beradik. Tahun ni baru berumur 25 tahun. Oh, 25, muda lagi. Alhamdulillah, masih muda. Masih muda 20 besok 25 lah. Apa? 20 besok 25 lah. 26. Okey, cantik. So, saya merupakan sebelum ni saya merupakan graduan lah dari Universiti Teknologi Petronas UTP di Perak. Ada apa lagi? Maknanya belajar tu sampai sem berapa? Sampai habis. Sampai grade. Maknanya di penghujung belajar tu umur 24 lah kan? 23. 23. Baik. Okey, sedikit kita dah mengenali tetamu kita, Irfan. Dan senang Pak Su nak panggil apa? Panggil Irfan. Irfan je ya. Baik, Irfan. Kita tahu kita nak start ni. Kita tahu bila belajar di universiti perlukan masa yang sangat banyak ya, sebab assignment, lepas tu kita ada nak target, kita punya skor masa belajar. Dan bila masa pula Irfan boleh terjebak dengan dagangan mata wang asing ni, macam mana? Boleh cerita sikit di awal pembabitan Irfan? Okey. Boleh. Boleh Okay. Jadi kiranya pertama kali kiranya terjebak dengan industri perdagangan mata wang ni selepas graduasi ya. Lepas graduasi. Bukan ketika belajar. Tu dah pasal fikir kan, macam mana tu susah. Rupanya selepas Selepas, betul. Kira first time terjebak kira secara serius pada tahun lepas. Di mana nak dijadikan cerita, saya bertemu dengan kawan lama saya yang sama-sama belajar, yang dia juga merupakan pelajar di UTP juga, tapi dia tak habis belajar. Jadi saya berjumpa dengan dia balik selepas beberapa tahun. Yang menariknya, saya jumpa dia ni dekat Mekah waktu buat umrah. Memang luar biasa, alhamdulillah. Sangat luar biasa. Lepas belajar, masa belajar dia berhenti awal. Dia berhenti. Lepas tu lepas habis belajar berjumpa balik. Ya Allah itu. Dan waktu yang kawan saya ni, bila dah habis belajar, bila dia berhenti belajar tu, dia memang fokus pada trading lah. Dia memang seorang trader lah. Okey, maknanya masa berjumpa tu dia sudah memang sudah trader. Dia memang sudah trader. Macam Irfan? Waktu tu saya bukan merupakan trader lah. Saya tak buat lagi trading ni. Okey. Waktu tu saya lebih buat benda lain dulu. Setelah graduasi saya buat bisnes lah. Saya tak bekerja. Jadi bila berjumpa dengan kawan saya di Mekah ni, kami berborak lah. Saya bertanya dia, saya tahu dia buat trading, jadi bertanya berkaitan trading dengan dia. Mana Irfan tahu dia trade forex?
daripada kawan lain juga dan tengok status Facebook dia lah. Oh, baik. Okey, daripada situ yang Irfan mengetahui yang dia ni pedagang mata wang rupanya. Okey. Jadi berjumpa dengan dia, borak-borak dan berjumpa dengan dia, dan bila balik ke Malaysia tu kami meneruskan perbualan dan maknanya persahabatan yang dulu terputus sambung balik lah. Alhamdulillah. Okey, cantik. Jadi lelaki kan? Ada lelaki, betul. Okey, teruskan. Jadi bila balik di Malaysia, dengan ada lagi seorang kawan kami, jadi kami bincang-bincang untuk form satu team lah. Untuk form satu team dalam trading ni. Baik. Pada awalnya dikenali sebagai White Lotus lah. White Lotus. White Lotus White Lotus. Masih ada tapi tidak aktif seperti dulu. Okey, sebelum bergabung dengan 3 rakan lagi, yang boleh kenalkan yang seorang lagi tu memang dah memang trader ataupun macam Irfan juga? Yang lagi seorang tu dia tahu sedikit dah trade tapi dia bukan trader. Dia bukan trader bukan secara profesional ataupun secara aktif lah. Belum lagi waktu. Okey, pembelajaran berkenaan dengan dagangan mata wang asing ni dia perlu ilmu, betul? Ya, betul. Dan cerita sikit macam mana permulaan masa Irfan mengenali dan untuk belajar bagaimana untuk menjadi seorang trader. Okey. Kalau nak diceritakan, sebenarnya saya tidak fokus kepada trading walaupun dalam industri perdagangan mata wang ni, tapi saya tidak fokus kepada trading itulah. Jadi even dalam kumpulan White Lotus tu sendiri, yang saya buat lebih kepada bahagian admin dan sebagainya lah. Kemudian bila mana saya menyertai kini secara sepenuh masa bersama kumpulan All About Traders, saya merupakan penulis konten ataupun content writer lah. Bila saya buat penulisan berkaitan dengan news, fundamental dan juga education untuk memberikan ilmu kepada trader di luar sana. Kira saya tidak fokus kepada trading. Baik, maknanya tugas ni satu lagi tugas untuk bidang dagangan mata wang ni tak semestinya seseorang itu merupakan seorang trader. Ya, betul. Dia mungkin dia berminat dengan penulisan, dengan pembelajaran. Jadi ini adalah satu cabang untuk bagaimana kita nak maju dalam bidang dagangan mata wang. Baik, memang tak belajar langsung berkenaan dengan trade ataupun macam mana? Ada belajar sedikit lah, tapi sekurang-kurangnya nak tahu jugalah kan. Saya perlu tahulah. Lagipun kita tulis artikel, kita buat tentang education, takkanlah tak ada ilmu langsung. Itu betul. Macam saya menipu orang lain apa kan, takkan kita menulis tapi kita tak tahu apa yang kita tulis. Betul. Okey, macam permulaan tu apa yang Irfan belajar sebelum Irfan pergi ke arah level menulis pula? Awal macam dengan White Lotus, saya hanya follow signal lah, signal yang diberikan oleh kawan saya ni. Di dalam All About Traders, saya belajar mengenai teknik SQD, Simple Quick Development, oleh Tuan Rozaimi Rozlan. Dia yang mengajar berkaitan dengan SQD. Itu antara apa yang saya tahulah berkaitan dengan teknik untuk orang kata untuk trading ni. Okey, bagi Irfan di permulaan untuk belajar bahagian teknik dulu sebelum menulis, adakah Irfan belajar semata-mata basic kemudian tak trade terus ke arah pembelajar terus kepada penulisan, ataupun macam mana sikit perjalanan tu? Dia boleh kata berlaku dengan serentak lah. Kira macam sambil saya menulis, sambil tu juga kira macam saya belajar berkaitan dengan SQD ni. Okey, kenapa, bagaimana dan sebab apa boleh ke arah penulisan pula, bukan untuk trading? Dia mesti ada satu sebab tertentu. Baik. Okay, jadi dalam kumpulan All About Traders, pada awal penumbuhan kumpulan AAT pada tahun lepas, bulan 11, bulan 12 tahun lepas. Jadi biasalah bila mana kita ada kumpulan pasukan-pasukan kita, bila kita ada ahli-ahli dalam pasukan ni, setiap orang dia mesti ada peranan masing-masing. Baik, betul. Jadi bila ditanya oleh tidak semestinya semua trader kan? Yes, betul.
Jadi bila ditanya oleh Tuan Rozaimi, dan juga bila berfikir balik, saya tak cenderung kepada trading tu sebenarnya. Untuk dagangan tak adalah tak ada sangat. Saya macam sebab bila kita trade, saya tahu dia punya perasaan emosi bercelaru ni macam mana. Tengok floating, luar biasa dia punya gementar tu. Memang lah. Ini banyak dia punya emosi, orang kata apa, luar kawalan. Kadang-kadang kita nak boleh sebut macam tu lah, sebab bila kita profit, bila kita floating, bila kita MC, dia 1001 macam. Ya, betul. Okey, kita sambung. Dan selepas pembagian tugas, dan siapa yang memberikan idea supaya Irfan menjadi penulis, ataupun itu adalah memang minat daripada Irfan sendiri? Sebab seorang dia power tentang trading, seorang marketing, lepas tu yang ni tentang pembelajaran, yang seorang lagi mungkin dia penulisan, macam tu. Macam Irfan pula kenapa memilih bidang penulisan? Jadi bila dalam proses fikir waktu ditanya lah apa yang saya boleh buat, dalam pasukan lah. Baik. Jadi saya dapat kawan saya yang White Lotus tu, dia pun join juga AT pada awalnya. So dia mereka memberi cadangan kepada saya supaya membuat berkaitan dengan education. Baik. Sebab orang pernah berkata saya pernah buat penulisan sewaktu di Universiti dahulu, dan boleh ke arah tu. Maknanya ilmu daripada universiti yang dulu dibawa dilahirkan untuk penulisan tentang perdagangan mata wang. Lebih kurang. Jadi daripada situ saya fikir kenapa tidak untuk saya sahut cabaran tu. Betul. Dan kita go for untuk education. Berbeza, saya tidak perlu sangat untuk trading. Betul. Kadang tak perlu trading pun. Dan jumpa orang pun kadang-kadang sahaja. Itu pun kira kalau boleh berjumpa orang tu bukan antara benda yang saya berminat lah. Boleh, tapi bukan benda yang saya berminat. Ni kalau bersembang pun tak ada bersembang pasal teknik, semua tak ada lah. Kalau sembang, saya sembang pasal SQD je lah sekarang. SQD ni singkatan daripada Simple Quick Development. Simple Quick Development. Ya, betul. Dan boleh diterangkan SQD, dan Irfan merupakan tim dalam pasukan. Ya, betul. Tugasan apa yang Irfan lakukan dalam pasukan tu? Seperti biasa memang saya buat artikel, buat education. Kadang saya buat juga berkaitan dengan fundamental, dan pernah buat forecasting lah. Tapi kebanyakannya bukan yang buat daripada scratch lah. Kadang saya banyak alih bahasa lah, dan daripada bantuan yang ahli kumpulan yang lain jugalah. Baik. So dalam SQD, bahagian-bahagian seperti apa yang diperlukan, material untuk kelas, ataupun orang kata segala apa yang berkaitan dengan media sosial ke apa, itu saya akan bantu daripada segi situ lah. Maknanya tugas-tugas Irfan ni memang di bahagian itu. Ya, yes, betul. Memang di belakang tabir lah. Di belakang tabir. Dan juga apa lagi selain membantu di belakang takbir, dan macam tadi Irfan kata berkenaan dengan penulisan yang Irfan buat tu lebih cenderung kepada yang mana satu? Technical, analisis, fundamental? Lebih kepada news, dan juga education. Education macam kita kata bagaimana kadar faedah mempengaruhi ekonomi sesuatu negara. Baik. Apa maksud NFP, CPI, bagaimana dia mempengaruhi safe haven ni macam mana, beberapa macam tu. Segala kira macam apa yang kami lakukan, apa yang AT cuba lakukan ialah untuk memberi kefahaman kepada orang di luar sana berkaitan apa yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dengan trading. Wow, dahsyat tu. Maknanya Irfan juga kena sentiasa alert dengan perkembangan bank-bank dunia. Tu setiap kali data keluar forex calendar, setiap data yang keluar tu maknanya Irfan akan memberi penerangan kepada klien atau macam mana? Kami akan memberi penerangan melalui kami punya media sosial,
saya akan buat posting, saya akan buat artikel dan saya akan post di website AAT lah, All About Traders punya website, dan kemudian kami akan blast ke media sosial kami untuk ni lah, kira sebagai education kepada orang ramai. Okey, dan adakah itu memang minat Irfan mengkaji ni? Biasanya untuk menganalisa sesuatu keadaan NFP ke ataupun apa saja, dia agak memerlukan orang kata masa lah. Kadang-kadang benda tu berlaku 3-4 pagi kan, ataupun Irfan ada menggunakan cara lain yang lebih mudah. Kalau nak dikatakan menganalisa data tu belum sampai lagi ke tahap tu lah. Kira macam kita bagi tahu secara general lah. Contoh kita kata NFP, kalau data NFP kuat, apa akan jadi dengan mata wang USD. Kalau data lemah, apa akan jadi dengan mata wang USD. Berkaitan dengan macam tu. Tapi kami tidak AAT kami tidak mengatakan bahawa hari ni NFP data lemah, jadi boleh sell ataupun buy ikut lah. Kami tidak memberi ramalan yang sebegitu lah. Ingatkan menganalisa dan untuk memberikan idea kepada pedagang tak jugalah. Belum sampai lagi. Just penerangan. Kita nak bagi education dia, seorang tahu. Kadang macam ada seorang yang mungkin baru ataupun yang tidak pernah terdedah dengan dunia industri mata wang. Kadang mereka tak tahu NFP tu apa. Betul. Dan dengar orang sebut tapi tak tahu apa tu NFP kan. Kan kita pernah dengar cikgu cakap tapi nak tanya malu. So ini salah satu cara lah. Ya, betul kan. Sebab tu kita AAT kami tidak fokus kepada forex sahaja. Sebab tu saya buat penulisan berkaitan dengan ekonomi secara yang kita cuba cover ekonomi yang boleh lah. Bab ekonomi yang boleh. Bukan kaleng-kaleng orang boleh buat benda-benda ni. Untuk menerangkan benda tu daripada perkataan perniagaan menjadi bahasa yang mudah difaham. Ya, betul. Dan kita melakukan semua ini dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Barulah orang tahu kalau ikut bahasa businessman ni, perniagaan lah, lagipun data-data ekonomi ni, ya Allah, susah nak faham. Ya, betul. Kan? Dia terlalu banyak terma-termanya. Kadang-kadang maksud dia lain apa yang dicakap. Jadi perkataan tu kan, sebab kebanyakan kita ni memang termasuk Pak Sus ni lah buta tentang perkataan-perkataan baru kat sini je baru kita dapat sikit. Tapi ilmu yang diberi ni adakah mengikut harian ataupun ada jadual-jadual tertentu? Buat masa ni artikel saya akan cuba untuk at least satu posting sehari lah di website. Sehari satu posting. Tapi boleh jadi news, boleh jadi education lah. Dia permintaan, menunggu permintaan ataupun memang diwajibkan untuk satu hari satu posting ataupun tajuk yang akan dikongsikan tu? Itu saya diberi kelonggaran lah oleh tim. Kira saya boleh decide sendiri lah. Dan KPI saya sendiri lah tu, yang at least satu artikel sehari tu. Itu kira KPI saya sendiri lah. Okey. Dan dalam tim kita cerita pula dalam tim. Okey, dalam tim dia ada bahagian macam kita sebut pembelajaran tukang, lepas tu dia ada trader, dia ada cikgu yang mengajar bahagian basic. Dan sekarang ni dalam tim ada berapa orang kekuatan untuk membantu tim SQD ni? Tim ABT. Jadi buat masa ni kami banyak benda yang berlaku dalam setahun ni. Daripada awal penubuhan sampai sekarang, tak dinafikan telah berlaku banyak perubahan dalam tim. Pada asalnya perubahan yang bagus ke perubahan yang macam mana? Ke lebih kerja? Kalau nak kata kita macam tak pesan lah. Macam kita yalah, kadang dalam satu tim tu kita awal ni kita tak kenal lagi hati budi, kadang kita tak kenal perangai setengah orang ni. Betul. Jadi lepas tahun kita nampak siapa yang sudi untuk terus bersama, siapa yang mahu membawa haluan masing-masing. Jadi pada asalnya ada 8 orang. Sekarang buat masa ni ada 3 lah. 3 yang betul-betul ingin memperjuangkan untuk membantu trader-trader di luar sana. Betul lah? Betul. Okey, dan macam sekiranya adakah dia macam kumpulan-kumpulan
trader yang lain, di mana dia ada team, kemudian dia mencari pelajar-pelajar baru ataupun trader-trader yang dah lama, ataupun kelas yang diadakan, ataupun masih dalam perbincangan ataupun dalam laman web saja? Kami AAT memang ada melakukan kelas, tapi kami melakukan kesemua ini di bawah nama SQD. Kira macam dia boleh kata cabang jugalah daripada AAT. Jadi daripada SQD kami memang membuat kelas basic dan juga kelas advance setiap minggu tanpa gagal lah. Maknanya setiap minggu? Setiap minggu, betul, secara percuma sahaja. Bagus. Itu satu bagi Pak Sul, bila kita sudi untuk mengajar tiada dekat luar sana tu secara percuma, itu bagus lah. Sebab inisiatif yang terbaik, kita nak orang lain juga berjaya dan mengetahui apa tu sebenarnya dagangan mata wang asing. Baik. Dan dah ada setahun. Dah ada setahun lah. Dia bermula tahun 2017, 18. Tahun lepas, Disember tahun lepas. Ya, betul. Ni dah masuk Disember, dah setahun. Alhamdulillah. Okey, ceritakan sikit dalam setahun tu apa yang berlaku, yang Irfan rasa yang membolehkan Irfan makin semangat untuk bersama-sama dengan tim. Feedback dia macam mana, apa semua. Setahun tu rasanya masih boleh ingat lagi kot. Boleh. Awal tahun macam mana, pertengahan suku yang kedua, suku ketiga, suku keempat macam mana? Jadi AAT ditubuhkan pada tahun lepas. Memang kami pada asalnya kami bergerak sebagai MIB untuk beberapa broker. Itu kami lakukan sehingga awal tahun ni. Kemudian kami bergerak kerja dengan broker juga. Kami dah bergerak kerja dengan broker, kira menjadi staff kepada broker lah. Berlaku sesuatu kira macam ada beberapa isu yang berlaku dengan broker tu. Jadi sekarang kami kira kami bergerak seperti pada asalnya lah. Pada awal dulu. Kami buat macam tu. Jadi dalam pada masa yang sama, ada ahli yang telah keluar dari AAT, dan kira kalau nak dikatakan dia sukar juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang di bahagian penulisan artikel, sebab saya seorang saja yang buat sebenarnya. Irfan seorang je bahagian artikel? Yes, dalam AAT ni akan ada orang bantu. Kira dia memang tak dinafikan, memang sukar lah. Sebab kita buat seorang kan. Baik. Mengajar trade kan. Ini kita nak buat artikel, kita nak buat artikel supaya artikel kita difahami, lepas tu mudah dihadam apa semua. Payah tu kan. Ingat senang ke? Okey, terus sambung. Tapi disebabkan dalam kumpulan yang kekal bersama, ada Tuan Rozami dan juga Puan Safiah yang tahu selok belok forex ni macam mana. Jadi sebab tu saya decide untuk terus bersama dengan AAT, untuk terus bersama dengan mereka. Kira antara yang menjadi semangat bagi saya dalam trading ni ialah mereka berdua, dan juga sebabkan kita nak membantu orang-orang yang di luar sana. Betul. Kita nak bantu, kita nak beri kefahaman dan banyak benda lah, ada. Dan bila macam kita dengar orang mengatakan bahawa website AAT ni ada orang baca, kira posting ni ada. Maksud dia ada orang baca macam mana? Sebab memang kita nak orang baca kan? Ya, maksudnya kita punya website dia tak sunyi lah. Maksudnya ada orang yang datang untuk membaca artikel di website AAT. Mesti ada. Itu macam satu, macam beri semangat juga kepada saya. Tu bila ada kawan-kawan yang di luar kata dia okey dengan penulisan kita, benda macam ni dia beri semangat kan, untuk saya teruskan. Bila orang ucap tahniah, terima kasih kerana memberi penerangan begitu begini, cara tak langsung, ya Allah, dia punya aku menulis ni orang faham lah kan, tu naik semangat tu. Okey, dalam setahun tu, adakah Irfan rasa Irfan dah capai apa yang Irfan target? Sebab sebagai penulis ni dia ada target dia. Okey, tahun ni aku nak paling kurang pun macam ni. Adakah Irfan ada meletakkan
tanda aras untuk Irfan dalam tahun 2019? Okey, ada, tapi nak dikatakan belum tercapai. Masih jauh lagi lah. Kita sambunglah 2020. Sambung 2020 lah. Cantik. Tak, tu maknanya tak patah semangat. Ya, betul. Sebab niat baik tu yang sangat mahal sebenarnya. Okey, 2019 belum capai tapi ada satu yang dah tercapai. Okey. Dalam 2019 ni. Okay. Apa yang alhamdulillah apa yang sempat disiapkan pada akhir tahun ni sebelum penutupan 2019 ni. Okay. AAT kami dah berjaya menyiapkan e-book asas. E-book Kitab Forex. Kitab Forex. Kitab Forex kami namakan Kitab Forex. Lepas tu tunggu dia ayat tu keluar sebab ada yang tanya. Okey. Tapi itu nanti dululah. Kita kitab buku yang diterbitkan ni adalah dalam tahun 2019 ni. Tahun 2019. Kira buat masa ni kami hanya mampu untuk memberikan dalam bentuk e-book. E-book, okey. InsyaAllah pada tahun depan kami akan jadikan dia dalam bentuk buku yang sebenar lah, buku fizikal. Dia sebenarnya ada separuh orang dia mudah dengan macam majalah elektronik. Dia just slide senang. Ada orang dia memang perlukan buku untuk dibaca. So apa dalam perancangan Irfan, adakah bila mendapat sambutan Irfan akan bukukan kitab Forex ni? Memang kita akan bukukan sebab dah memang dah ada permintaan dah sebenarnya untuk kita bukukan. Alhamdulillah. Itu antara satu pencapaian lah, dan bila mana boleh kata hampir 100% lah yang kita basically semua artikel dalam tu memang ditulis oleh saya dan dibantu oleh ahli kumpulan yang lain. Tu macam jadi kira alhamdulillah memang lega lah, siap berbala kan. Berbala. Ini kita bawa semangat ni untuk Irfan berjaya di tahun 2020 nanti. InsyaAllah. Okey, biasanya rakan-rakan keliling membantu Irfan daripada segi macam mana? Maksudnya ialah buku tu disiapkan dan mesti ada bantuan daripada kawan-kawan, dan bagaimana kawan-kawan yang terdekat dengan Irfan membantu Irfan? Kalau daripada segi buku, banyak yang dibantu oleh kawan-kawan saya untuk tolong baca, untuk tegur kalau ada kesalahan, apa yang perlu kita tambah dalam buku, macam mana kita nak bagi buku lebih cantik, lebih sedap untuk dibaca. Dan apa yang dan persoalan-persoalan yang mungkin trader ni ada, kalau boleh kita nak cuba masukkan dalam buku tu juga. Maknanya gabungan daripada kerjasama rakan-rakan kumpulan. Ya, betul. Apa ni, AAT? Ya, dan ada juga daripada yang bukan ahli kumpulan jugalah, yang sudi untuk membantu, memberikan idea ya, betul, untuk menambah baik. Ya Allah, hai. Bagus. Dan kenapa tajuk Kitab Forex menjadi pilihan Irfan? Apa mesti ada kena-mengena dengan isi dia? Kita ambil tajuk dulu, jangan ambil isi dia. Tajuk. Kenapa Kitab Forex? Apa yang kami rancangkan, buku ni yang kami nak cuba lampirkan, sebab ni baru edisi pertama. Baik. Jadi bila mana kita kata kitab, dia sepatutnya mempunyai segala-galanya lah berkaitan dengan trading. Baik. Jadi untuk awal kita baru ada bahagian asas. Okay. Jadi bila edisi 2, edisi 3, bila edisi 4 nanti kami akan masukkan juga lah berkaitan dengan advance, apa macam mana nak guna, apa teknik-teknik yang ada. Jadi bila mana kita nak merangkumi semua lah. Kira macam kalau orang ada kitab Forex ni, senang dah, tak perlu nak guna apa-apa dah. Yang basic pun dia ada. Ya, betul. Maknanya pengenalan pun dia ada. Sampailah ke tahap advance. Dia akan masa ke semasa lah. Ya, betul. Kalau dia push di awal ni, nanti takut orang tak faham. Ya, betul. Susah nak faham, betul? Okey, baik. Dan idea cetusan siapa untuk melahirkan buku Kitab Forex? Dari ahli kumpulan ada, dan juga daripada saya jugalah. Saya macam terfikir kita boleh buat, sebab terlalu banyak ialah macam selain daripada artikel yang ditulis untuk AAT. Okay. Saya pun terfikir, dan kami pun berfikir antara cara lain untuk orang kata membesarkan lagi, meluaskan lagi
capaian ilmu ni kepada orang lain, kami juga boleh membukukan benda-benda sebegini. Jadi itu kami fikir kenapa tidak. Betul. Kenapa tidak? Sebab artikel yang saya ditulis di dalam website AAT pun diguna pakai juga sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam buku. Sebab dah ada dah sebenarnya. Benda itu dah ada. Okey. Jadi bolehlah, kenapa tidak untuk kita bukukan apa yang sudah ditulis. Okey, baik. Sesuatu yang sangat-sangat baik bagi Pak Su bila perkongsian cara Irfan lakukan, membukukan. Dan untuk mendapatkan kitab ini, adakah perlu kitab forex jangan salah faham kitab forex ni untuk edisi yang pertama, adakah dia perlu membayar apa-apa ataupun pergi ke mana-mana link ataupun apa saja? Untuk mendapatkan buku kitab forex ni, boleh masuk di website kami, boleh melalui Facebook All About Traders. Facebook All About Traders, page dia, page lah, All About Traders. Boleh juga kontak personal lah. So kami di sini kami menjual buat masa ni untuk 100 orang pertama, kira dengan selain daripada kami memberi 4 perkara, kami akan menolong daripada 4 perkara lah. So kira e-book ni kami jual dengan harga RM100. Jadi selain itu kami juga akan memberikan 4 benda, iaitu ada free gift ada free gift lah. Okay. Baik. Dah dapat e-book, kami akan provide kelas percuma, kelas basic percuma khas untuk pembeli e-book, kelas asas yang akan dilakukan bermula pada tahun hadapan. Kami akan memberikan setup dan mapping juga secara percuma kepada mereka yang sudah membeli e-book. Kemudian ada support group, Telegram lah, support group. Kira yang kalau sering berhubung dengan pembeli. Betul. Kalau pembeli mempunyai persoalan mengenai apa isi kandungan dalam buku, kita akan bantu untuk menjawab lah. Dan apa lagi satu? Ada 4 lah. Kira ada 4 perkara yang akan turut serta bersama dengan e-book tu. Ya, betul. Dengan hanya 100 USD ataupun ringgit Malaysia? RM100 sahaja. Ingatkan USD tadi. Okey, dengan harga RM100 mendapat untuk edisi pertama kitab forex. Dan sekejap kita tengok apa yang ada dekat wall. Ya Pak Su, ni daripada Adam Ahmad, 1001 cabang dalam bisnes dagangan mata wang asing. Betul. Baik, Hikimori Trader terbaik Pak Su. Bukan Irfan terbaik ke? Muhammad Rozaimi Razilan, Irfan merupakan penulis e-book kitab forex. Baik, boleh ceritakan serba sedikit tentang kitab forex ini? Boleh. Dan harganya? Jangan banyak dah, sikit sebanyak. Boleh, tak ada masalah. Kita dia harga dah cerita, kena nak cerita lagi. Tak payahlah, kita pun dah tahu harga 100 tadi. Lepas tu dapat 4 perkara percuma tu. Jadi kitab forex ni, e-book ni dia untuk buat masa ni kami bahagi kepada 2 bahagian, kepada 2 buku lah, 2 part. Satu part pertama dengan part kedua. So dia ada 2 part? Ada 2 part. Kira total keseluruhan muka surat dalam 200 lebih lah. Jadi bila kita cakap dengan kitab forex ni, ada 6 bahagian lah, keseluruhannya ada 6 bahagian dalam satu dalam kedua-dua part lah ada 6 bahagian. So part pertama, buku pertama dia akan merangkumi 3 bahagian, 1 sampai 3. Buku kedua akan merangkumi bahagian 4 dan 6, 4 hingga 6. Yang pertama 1 hingga 4. 1 hingga 3. Ya, betul. Buku kedua 4 hingga 6. Jadi bahagian pertama, buku part pertama ni, bahagian pertama kami menerangkan mengenai pengenalan forex. Jadi macam contoh, apa itu forex, kenapa trading forex, kemudian macam mana forex didagangkan dalam bentuk pasangan mata wang. Itu ada juga kenapa gold diberi kod XAU. Apa itu safe haven. Kami akan ceritakan dalam part 1 ni. Bagus tu. Dalam bahagian 1 tu. Bahagian 1 tu. Ni macam lebih kepada pengenalan singkatan perkataan kan. Lebih kurang macam tu. Kenapa forex ni di trade dalam bentuk pair.
8 mata wang utama yang dalam paling popular dalam forex ni. Okay. Itu bahagian pertama. Okey. Bahagian kedua, kami menceritakan secara ringkas mengenai broker. Kenali broker forex lah. Maknanya bukan untuk meletakkan satu-satu broker tapi menceritakan untuk bagaimana kita memilih broker. Ataupun macam mana? Berkenaan dengan pengenalan kepada broker. Jadi kami menceritakan pertamanya apa beza broker forex online ni dengan broker money exchanger. Beza antara dua tu. Okay. Kami menceritakan kemudian apa badan-badan regulator yang ada dalam industri forex ni. Antaranya itu sangat penting untuk bagi tahu dekat dia orang, kan? Okay. Tapi kami tidak promote apa-apa broker. Kami menceritakan broker sepatutnya ada badan-badan regulator yang sepatutnya lah. Kalau tak ada, mungkin kena kaji lebih mendalam lah. Adakah Irfan ada memberitahu bahawa untuk mencari broker yang baik dia kena ada ni dan ini, dan kita nak mengetahui broker yang scammer begini. Ada tak? Itu untuk edisi advance. Itu edisi akan datang lah. Kami just secara basic lah. Ya, betul. Sebabnya paksa tanya macam tu sebab kadang-kadang banyak buku menulis tentang teknik. Betul. Tapi dia terlupa nak bercerita tentang broker, orang yang sangat penting. Kita boleh tahu broker yang baik apa yang ditawarkan. Betul. Apa jalan-jalan yang baik untuk broker tu kita ikut. Ya, betul. Dan apa jenis-jenis cara yang broker scammer ni lakukan untuk kita. Jadi orang kat luar sana dapat pendidikan. Oh, itu hari dalam buku cakap kalau broker ni begini. Ni scammer ni. Kalau nak cari yang baik, okey, ni contoh dia yang terbaik. Kan ada ni. Okey. Kan? Setuju. Untuk edisi kedua InsyaAllah. Okey, sambung tadi nak sambung apa? Okey, jadi bahagian ketiga dalam buku part pertama ni, ialah mengenai pasaran forex. Okay. Di sini kami akan menceritakan 3 chart utama dalam forex. 4, 5, 6 ni ni bahagian 2 kan? Tak, ni part 1 bahagian 3. Bahagian 3. Ya. Buku pertama bahagian 3. Jadi pasaran bahagian 3 ialah mengenai pasaran forex. Jadi apa 3 chart utama yang digunakan oleh trader-trader? Yang kita tahu ada candlestick, ada line chart dan juga ada bar chart. 3 chart utama. Okey, lepas tu terma-terma dalam forex. Contoh bila kita buka MT4, kita tengok ada perkataan margin. Jadi apa tu margin sebenarnya? Apa tu margin? Lepas tu macam mana pengiraan margin? Semuanya kami akan tunjuk di sini lah. Jadi tema-tema macam leverage, swap, itu semua benda-benda yang perlu dia orang tahu kan. Betul. Pengiraan lot, dan apa kemungkinan profit bila mana mencapai peak yang tertentu berdasarkan lot size. Semua kami menceritakan. Dan dalam bahagian ketiga ni juga, di bahagian akhir sekali ialah mengenai style trading. Juga kami menceritakan secara ringkas 4 style trading yang ni lah. Ini bahagian 3 dalam part 1. Ya, betul. Baik. Dan di bahagian part 2, bahagian 4 hingga ke 6, nanti ada soalan, lepas tu simpan dulu. Terus kita pergi ke bahagian 4. Okey, jadi dalam bahagian 4 part tu, iaitu buku kedua ni. Okey, buku kedua. Di sini kami menerangkan mengenai trading. Contoh apa itu buy limit, apa itu buy stop, sell limit, apa itu market order, apa itu pending order. Dan kami juga menceritakan bagaimana untuk menggunakan MT4. Kami menceritakan apa simbol-simbol dalam MT4 ni. Kami cuba huraikan. Kami juga menunjukkan cara menggunakan MT4 menggunakan Android dan juga Apple. Kami ada sampai ke cara pun tunjukkan juga. Kami menunjukkan apa maksud simbol ni. Yalah, kadang-kadang ada simbol yang tak usik pun. Ya, betul. Sebab takut tak tahu. Ini untuk orang-orang baru. Sebab kita bercerita tentang e-book yang pertama ni lebih kepada asas, basic. Betul. Okey. Cantik. Selain daripada simbol, kata dengan apa, yalah, berkaitan dengan trading lah. Apa market order, pending order, MT4. Kenapa dekat Malaysia popular MT4, kenapa kita tak guna C-Trader? Okey, betul. Contohlah bagi tahu sedikit sebanyak macam tu lah. Kenapa tidak MT5?
walaupun MT5 sudah ada kan. Betul lah tu. Okey. Dan untuk itu 4 itu 4, itu bahagian 4. Mengenal simbol dan chart yang anda selalu tengok, yang anda tengok orang duk trade pakai gitu kan. Okey, yang kelima. Yang kelima dalam buku part 2 ni ialah mengenai analisis fundamental. Di sini kami juga sentuh berkaitan dengan fundamental dalam ekonomi lah. Jadi ada bab mengenai NFP dan forex, CPI, kadar faedah, dan juga ada penerangan. Ada penerangan. Macam contoh, kenapa deflasi merupakan berita buruk bagi negara. Bagaimana kadar faedah mempengaruhi ekonomi sesuatu negara. Tapi ini orang kata secara ringkas lah. Dia tidak terlalu berat lah. Dia berkaitan dengan fundamental. Dan yang last sekali untuk bahagian kedua sekali ialah analisis teknikal. Analisis teknikal. Jadi kami mula bercakap mengenai trend line. Okey, trend line, support dan resistance secara basic, dan kami juga menerangkan 4 candlestick pattern dan juga 4 chart pattern yang biasalah. Contoh kita kata yang biasa digunakan. Okey. Yang biasalah, yang common orang kata kan, double top, triple top, Marubozu, engulfing, 3 white soldier, 3 black crow, benda-benda macam tu. 4 candlestick pattern, 4 chart pattern dalam analisis teknikal. Okey. Ini semua adalah benda yang basic dan yang bagus bagi Pak Su untuk trader di luar sana. Kalau yang dah menjadi trader pun, untuk buku ini sangat berguna untuk kita imbas kembali. Kadang-kadang kita terlupa kan, kita dah terlampau advance, kita kena balik pada basic. Kepada yang baru lagi sangat baik. Okey, adakah bahasa yang digunakan? Kita bercerita tentang bahasa. Bahasa yang digunakan untuk e-book ni, adakah mudah difahami? Kadang-kadang trader kita bukan sekolah tinggi pun. InsyaAllah mudah difahami. Kami tidak menggunakan perkataan-perkataan yang kata orang baca orang boleh faham. InsyaAllah boleh faham, sebab kami menggunakan bahasa Melayu yang proper lah. Tak ada penggunaan bahasa pasar ke apa, tak ada lah. Itu kita cuba limitkan lah. Okey, menarik. Itu sangat penting. Kita buat buku, kita nak orang baca faham. Betul. Okey, kalau tidak agak susah juga. Okey, untuk target di masa depan. Okey, kita dah ada buku. Baik, dan kita nak masuk tahun baru 2020. Apa perancangan Irfan untuk diri Irfan sendiri dan juga kumpulan Irfan? Okey, jadi kalau cakap pasal 2020, benda yang paling main bagi saya lah, yang untuk tahun depan ialah untuk kahwin lah. Doakanlah ya. Amin. Orang di luar. Kahwin lah. Calon dah ada lah. Calon dah ada, insyaAllah. Dah tunang lah. Dah bertunang. Alhamdulillah. Semoga Pak Su doakan lah. Terima kasih Pak Su. Okey. Itu utama lah. Itu yang pertama lah. Okey. Jadi daripada segi AAT tu dan juga saya dalam AAT ni, main yang utama yang bagi saya dalam penulisan ialah untuk konsisten. Itu yang susah. Itu benda yang bagi saya boleh kata paling susah lah dalam nak menulis ni. Yalah, kadang-kadang ada hari kita tak ada semangat langsung tak ada mood kan. Lepas tu macam mana kita nak paksa diri kita untuk tetap menulis, supaya orang kata kedai tak tutup lah. Betul lah. Jangan kejap kedai buka, kejap kedai tutup. Ni apa ni kan, orang pun malah nak follow dia ni, kejap ada kejap tak ada. Jadi nak konsisten tu. Jadi apa yang Irfan akan lakukan? Jadi kita dah tahu dah, macam saya dah tahu dah, kalau kita duduk di rumah ni, peratusan untuk menyiapkan kerja tu dia boleh kata tipis lah. Jadi memang antaranya lah kita nak kena banyak keluar lah, Jadi macam saya mungkin nak kena buat jadual, nak kena orang kata hari ni apa yang kita nak buat, kita dah kena nak prepare awal lah. Saya memang dah tak boleh kira macam kita kena buat lah benda di luar comfort zone kita. Di luar comfort zone. Yalah, keluar ke, kita jumpa orang ke, kita pergi office ke, yang penting
saya mampu untuk ni lah, berdisiplin untuk menyiapkan artikel setiap hari tanpa gagal lah. Itu antara target lah. Sebabnya ini adalah permulaan yang baik daripada Irfan sebab dah mula menulis, dan apabila sudah mula menulis, dia orang akan tenanti-nantikan penulisan yang baru. Betul. Jadi itu yang target tu. Dan untuk buku yang seterus. Okey. Jadi dalam 2020 tu nak tunggu ni dulu ataupun dah ada date-date tertentu. Dia kata Irfan dah plan, dia kata okey, aku bulan 6 satu hari bulan aku nak launching buku nombor 2, ataupun macam mana? Okey, jadi yang tu belum ada lah, jadual yang sebegitu belum ada lah. Okay. Tapi memang 2020 ni memang kita pada awal tahun kita nak bukukan kitab Forex ni, dan itu antara step pertama lah. Terbaik. Dan projek seterusnya ialah untuk membuat buku berkaitan dengan fundamental. Yang ni mungkin kita akan tengok lah, tapi maknanya dia fully fundamental. Fully fundamental. Daripada basic sampailah ke advance. Maknanya basic ni mengenali fundamental tu apa dia kan. Ya. Kadang-kadang fundamental Allah pening kan, biasanya kan. Jadi adakah planning ni daripada Irfan ataupun daripada grup? Ini daripada grup lah. Okey. Perbincangan bersama. Ini perancangan bersama. So okay. Jadi berkaitan dengan buku fundamental ni, kami mensasarkan dalam bulan 6 tu mungkin dah boleh ada first draft lah, first draft pertama, dan kemudian kita tengok menjelang bulan 9 ke bulan 10 mungkin dah boleh kita buat benda yang sama macam kita Forex lah. Mungkin Betul. Kita dah boleh launch ke berkaitan dengan ni. Tak ganggu ke jadual untuk plan kahwin tu? Tak, tu dah ada tarikh lah, tak ada masalah lah. Cuma tunggu hari je lah tunggu hari dan nak kumpul duit lah, itu je lah. Okey, baik. Satu yang menarik lah bila ada di kalangan trader kita, ialah dalam trade ni, dalam dunia dagangan mata wang asing ataupun forex, dia bukan satu cabang, dia trade ada. Yang seorang tu dia minat dalam ilmu pembelajaran, so dia suka sangat mengajar. Dia akan mengajar sampai bila pun dia akan mengajar. Ada yang dia betul-betul tumpu dekat trade je, signal aja kan, dia tunggu set up semua. Dan ada tapi jarang juga ada yang menulis. Dan sekarang, dulu buku yang banyak, betul. Pada zaman-zaman 2004 2003 dulu, ya Allah, buku kadang-kadang harga pun ribu-ribu dan digunakan sampai ke hari ni kan. Tapi ada juga yang tak faham mungkin bahasa. Jadi sangat menarik bila Irfan dapat satu idea yang bernas ni untuk membukukan, dan dia launching sekali dengan buku atau launching dekat web dulu, dekat elektronik dulu, e-book ni? E-book sebenarnya sudah dilancarkan, dah memang dah boleh beli dah sebenarnya, tak ada masalah. Cara nak beli dia? Saya nak beli boleh buat masa ni, boleh go through kami punya Facebook. Okey, All About Trader. Terima kasih Nasrul. Boleh guna Facebook All About Traders. Boleh juga kontak personal saya lah, ataupun ahli kumpulan kami yang lain, Rozami dengan Puan Safia. Okey. Di website ada sedikit isu sedikit. Dia ada bahagian ada purchase e-book dekat website, tapi dia ada problem sikit kat situ. Jadi buat masa ni guna Facebook dulu lah. Lebih senang gunakan Facebook. Ya, lebih senang gunakan Facebook lah. Baik. Kepada yang di luar sana yang ingin mendapatkan kitab Forex yang edisi yang pertama, ya, betul, edisi yang pertama, boleh terus ke laman wall All About Trader, ya, dekat laman komen pun dah ada satu, Nasrul Haziq pun dah berikan namanya. Jadi just klik link tu, pergi ke wall Facebook All About Trader dan dapatkan macam mana cara untuk anda mendapatkan e-book tu lah. Okey, dan sasaran Irfan dengan terhasilnya buku penulisan yang pertama, sasaran, target dan sasaran. Okey, jadi sasaran kami, sebelum tu buku ni, e-book ada 2 bahagian, tapi buku insyaAllah akan launch sebagai satu jilid sahajalah. Dia ada dalam satu buku tu ada bahagian pertama dan kedua.
ataupun dia buat sekali? Buat sekali. Dalam satu buku tu ada bahagian 1 sampai bahagian 6. Kalau jadi, tak pada asalnya nak lancarkan 2 buku, dia macam better kita gabungkan je lah. Betul lah. Sebab buku kan susah nanti nak ulang lagi kan. Lebih baik kita berikan buku satu buku dalam 2 edisi, dalam tu ada 6 bahagian semuanya. Okey, sasaran. Kita cerita pasal sasaran Irfan. So sasaran kumpulan AAT untuk e-book bermula pada Januari tahun depan. Kami target untuk at least ada 1000 pembeli lah dalam masa 3 bulan. Daripada segi buku, kami belum set lagi sasaran, sebabkan kami pun masih tak sure bila tarikh yang betul-betul kita boleh siapkan untuk bukukan e-book tu. Okey. Dan adakah nanti apabila dah siap buku akan launching besar-besaran? Itu bergantung kepada pasukan kami lah. Sebab benda bagus kan. Mungkin kita wawarkan dekat tu, kita buat launching, ada bagi percuma buku untuk orang baca ke, testimoni ke apa kan. Itu mungkin perbincangan kumpulan lah. Ya, betul. Okey, di kesempatan ini siapakah orang-orang yang bertanggungjawab dan ingin Irfan ucapkan terima kasih kerana telah membawa Irfan ke dunia dagangan mata wang asing, walaupun sebagai penulis, bukan seorang trader? Okay, jadi antara yang pertama saya nak terima kasih ialah Muhammad Faiz Sobri lah. Faiz Sobri merupakan rakan dari UTP. Syukri ini yang jumpa dekat tak. Okay. Yang Syukri Ismail juga merupakan kawan dari UTP. Yang ni saya jumpa di Mekah lah. Okay. Sebab kira 2 orang ni lah yang terbentuknya White Lotus, kemudian membawa saya masuk ke dalam tim All About Traders lah. Okay, dalam All About Traders saya sangat berterima kasih kepada Tuan Rozaimi Rozdan, kepada Kak Safia, kira macam abang dan kakak bagi saya lah dalam industri. Dan memang macam terlalu banyak yang telah dipelajari, terlalu banyak yang telah dikongsikan. Tu memang tu kenapa saya memang nak bersama dengan mereka berdua ni. Betul. Itulah, dan datang ombak ke apa, insyaAllah saya akan terus kekal dengan mereka lah. Mereka Azri, Zafri, Zack, Kinet, Zack, Aisyah, ni semua antara ni lah, Abang Amir, ni antara mereka-mereka yang banyak ni lah, yang terus bersama saya lah. Okey, dan di kesempatan ini ada apa-apa kelas ataupun apa saja yang berkaitan dengan All About Trader untuk kita promosikan? Malam ni kita berikan sedikit masa untuk Irfan. Ada kelas yang untuk penutup tirai 2019 ke dah lepas? Jadi kelas tahun ni dah habis. Dah habis dah? Habis dah. Minggu lepas dah habis dah. Kena tunggu. Kena tahu tahun depan. Tahun depan lah. Tapi jangan bimbang sebab memang under SQD memang kami akan buat kelas setiap minggu. Hari kira kalau tahun ni hari Selasa kelas asas, hari Rabu kelas advance, dan setiap sebulan sekali kami akan melakukan advance orang kata level 2 lah. Jadi kelas diadakan di 3 Tower Ampang. Okey. Di 3 Tower Ampang, di office SQD lah. Itu akan sentiasa ada pada setiap Selasa dan Rabu. InsyaAllah. Tahun depan kami tak wawarkan lagi lah, tapi memang buat masa ni tak pernah gagal untuk mengadakan. Memang luar biasa lah tenaga pengajar SQD. Itu yang mahal dia. Irfan pun dapat berkenalan dengan orang-orang hebat seperti siapa, Tuan Rozaimi Rozlan ya, betul. Dan juga siapa, Kak siapa tadi? Kak Safia. Itu satu pertemuan yang baik. Dapat kawan-kawan keliling yang bagus untuk meningkatkan lagi hasil mutu penulisan daripada Irfan. Dan patut doakan yang terbaik untuk Irfan. Dan kata-kata Irfan daripada Irfan, silakan untuk edisi 116 ni. Okay, terima kasih lah pertama sekali terima kasih sangat kepada CTC. Sebenarnya saya masih tertanya lagi siapa yang menjemput, kira yang memberi nama saya untuk hadir tu. Kita bincang Okay. Tapi terima kasih kepada CTC. Ini merupakan kali kedua lah. Okay. Saya sampai di tempat CTC ini. Okay, jadi berkaitan dengan AAT,
dapatkanlah ebook secepat mungkin, sebab kami sebab harga RM100 ni hanya untuk 100 orang pertama sahaja. Lepas tu dah jadi berapa? Kata akan naik kepada 150 lah. Untuk 100 customer pertama. So cepat-cepat kan ambil peluang anda, RM100 saja. Okey. Sebab kenapa? Sebab terlalu banyak benefit yang kami berilah. Sebab kami pun nak kami pun nak menolong ni lah. Tapi yang penting kita nak lebih ramai orang untuk tahu apa itu perdagangan mata wang ni sebenarnya. Ya, betul. Sebab walaupun kita kata kita ada komuniti daripada Trader Forex Malaysia yang dah mencecah hampir 40,000 orang, tapi terlalu ramai lagi orang yang tak tahu langsung mengenai, dan orang masih ada persepsi yang negatif. Yalah, kita tak nafilah memang sebelum ni mungkin ada orang buat money scam. Bukan dulu, sekarang ni pun ada lagi. Cuma tapi, tak berluar-luasa lah. Sebab bila kita dah highlightkan benda ni dekat wall, dekat Facebook, dekat laman web kan, jadi benda ni orang dah alert. Forex tak semestinya menjanjikan bulan bintang. Forex sebenarnya kena belajar. Ya, betul. Dia merupakan orang kata, yelah, kalau kita nak jadi doktor pun kita kena belajar 5-6 tahun. Takkanlah kita expect hanya dengan belajar sebulan, hanya dengan belajar beberapa bulan kita dah boleh hebat dalam trading. Betul. Sangat cantik. Jadi itulah, jadi stay tune lah bersama AAT. InsyaAllah akan ada artikel-artikel dari ada semasa ke semasa. Kami akan cuba untuk explore persoalan-persoalan yang trader ada. Even kalau ada trader di luar sana yang mungkin inginkan mungkin mempunyai persoalan-persoalan tertentu yang mungkin mahu dijawab, ataupun mungkin mahu kami tuliskan artikel, boleh saja beritahu kepada saya ataupun kepada tim yang lain, untuk supaya kami boleh buat artikel berkaitan dengan persoalan-persoalan. Maknanya minta idea daripada. Ya, betul. Kalau sebab kami pun bercadang untuk menjadi orang kata hub, kira tempat untuk orang kalau perlukan apa-apa info, boleh datang ke All About Traders. Amin. Kita doakan yang terbaik, sebab bila nak bantu orang ramai ni pastinya sesuatu yang baik, dan saya doakan semoga berjaya daripada Pak Su sendiri, CTC untuk Irfan dan juga AAT dalam kumpulan semua. Terima kasih Irfan kerana sudi bersama dengan CTC.fm. Kita bawa Irfan hari ni sebab kita tahu Irfan seorang penulis. So sebab itu kita nak kelainan dalam cerita kami untuk minggu ni. Penutup ni kan, boy, penutup kan 2019 kita bawa trader. Ada satu lagi 31. Oh lah kan, malam tahun baru tu. Sebabnya selalunya trader yang ni kita bawa penulis. Bila Sidik cakap dia ni penulis ni, cakap cun, maknanya satu lagi cabang bagaimana sebenarnya dalam dunia dagangan mata wang ni bukan sekadar trade sahaja. Terima kasih Irfan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Penonton-penonton, terima kasih kerana memberikan perhatian. Boleh hubungi All About Trader sekiranya ada apa-apa persoalan. Dengan itu saya tinggalkan dengan Assalamualaikum dan 10.30 sekejap lagi bersama dengan